KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM Sukses SPM 2021 Pecutan. Saya Nisa K akan bersama-sama dengan murid-murid sekalian dan juga guru kita pada hari ini bagi membincangkan mata pelajaran matematik tambahan kertas 2. Kita tak nak buang masa, kita nak tahu siapakah guru berpengalaman yang akan bersama-sama dengan kita. Kita saksikan profil beliau. Baiklah murid-murid, kita nak mempersilakan Cikgu Muhammad Zulhanif Idris dari Semesta Mawib Kuala Lumpur. Selamat datang Cikgu Zulhanif. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita. Ya, selamat datang. Cikgu sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nampak cikgu cukup bersemangat untuk berkongsi segala tips dan juga penerangan buat murid-murid sekalian. Kita tak nak buang masa. Jom cikgu, kita mulakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, hari ini saya diberi tanggungjawab untuk menerangkan serba sedikit kepada murid-murid yang mengambil SPM 2021 bagi kertas matematik tambahan kertas 2. Okey. Baik. Kod bagi matematik tambahan ini seperti yang murid-murid sedia ketahui adalah 3472/2. Jangan confuse dengan stroke 1. Kalau Baik. stroke 1 tu kertas 1. Ya. Okey. Format kertas 2. Okey, bila cerita pasal format, kita nak kena tengok dulu berapa banyak masa yang diperuntukkan untuk menjawab kertas ini. Baik. Kertas ini tempoh menjawab diberi selama 2 jam 30 minit. Nampak macam lama. Kadang-kadang kalau tengok wayang pun dia lebih sikit daripada ni. Betul. Tapi bila dah start menjawab, tak cukup masa. Betul cikgu. Memang tak cukup masa. Baik. 2 jam 30 minit ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Baik. Bahagian yang pertama adalah bahagian A yang membawa kepada 7 soalan. Okey. Dan kena jawab semua. Nampak saya caps lockkan semua tu. Maksudnya memang kena wajib jawab, tak ada pilihan. Okey. Kemudian bahagian B. Bahagian B pula dia ada 4 soalan. Okey, dalam format baharu ini untuk kurikulum standard sekolah menengah ni bagi SPM 2021 ada 4 soalan dan perlu jawab 3 sahaja. Baik. So dia ada pilihanlah untuk murid-murid pilih. Baik, dan bahagian yang ketiga bahagian C. Okey, bahagian C ni ada 4 soalan juga tapi lagi best jawab 2 je. Tadi jawab 3 bahagian B. Sekarang bahagian C jawab 2 sahaja. Di mana selama 2 jam 30 minit ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C dengan pecahan peratusan markah dia. Kalau bahagian A 50%, kalau bahagian B 30%, dan bahagian C pula 20%. Okey. Membawa kepada jumlah bagi kertas 2 adalah 100%. Kalau macam kertas 1 jumlah dia 80. Nanti kita tengok lebih detail untuk kertas 2. Baik. Kita pergi kepada setiap bahagian. Okey, setiap bahagian. Okey, bahagian A. Dalam bahagian A ni, macam yang saya cakap tadi ada 7 soalan iaitu 50 markah. Macam mana soalan-soalan ini dibahagikan? Okey, soalan-soalan ini mempunyai markah di antara 6 hingga 8. Maknanya markah dia paling sikit 6. Markah paling banyak insya-Allah 8. Sebab kenapa saya kata insya-Allah? Sebab ni kali pertama. Ya, betul. Kali pertama. Kadang-kadang saya cakap ni berdasarkan apa yang telah ditaklimatkan. Mungkin ada kadang-kadang mungkin dia letak 6 saja semua. Tak ada 8. Tapi kita tengok nanti macam mana. Baik. Okey. So soalan-soalan dalam bahagian A dia berbentuk respons terhad dan respons terhad berstruktur. Okey, tak apa, ini tak payah pening-pening. Ini dia punya format soalan je. Dan ada pecahan kecil soalan dan ada soalan yang tiada pecahan kecil. Pecahan kecil ni maksudnya kalau satu soalan itu dia ada A, B, C, D. Dia ada anak-anak soalan. Itu yang kita katakan pecahan kecil. Ada juga yang tiada pecahan kecil. Satu soalan tu itu saja. Dia akan jawab semua. Okey. Ini dalam bahagian A. Okey, kemudian kita akan tengok dekat dalam bahagian B. Bahagian A kena ingat 50 markah. Ini markah ni kena ingat. Itu 7 soalan. Banyak, betul. Sangat banyak. Okey, bahagian B pula.
Kalau bahagian A 50 markah, bahagian B 30 markah. Sebab dia wajib jawab 3 soalan sahaja. Ada 4 soalan, jawab 3. So katakanlah Nisa, kalau jawab 3 dapat 30 markah, agak-agak satu soalan berapa markah? 10 markah saja. Ya, pandai. Memang satu soalan 10 markah, bermaksud soalan dia panjang. So 10 markah setiap soalan. Walaupun ada 4 soalan, so murid-murid boleh pilih. Kalau murid-murid tengok soalan ni macam susah aja, tinggallah buat soalan lain. Pilih soalan. Sebab tu kita bagi option memilih. Okey, bila kita bagi option memilih, so kena buat pilihan dengan betul. Masa 2 jam setengah je, memang tak cukup masa. Okey. Sama juga bentuk soalan dia berbentuk respons terhad dan respons terhad berstruktur. Dan dia bahagian B ni memang ada pecahan kecil soalan. Kalau bahagian A tadi tak ada pecahan kecil, bahagian B ni ada pecahan kecil. Okey. So seterusnya bahagian C. Bahagian C lagi syok. 4 soalan, okey. 4 soalan ada jawab 2 je. Wajib 2. Sebab tu saya highlightkan ni, jawab 2 saja, iaitu memberi 20 markah. Okey. So 10 markah setiap soalan macam bahagian B tadi. Okey. Kemudian sama juga dia berbentuk respons terhad dan respons terhad berstruktur, dan juga dia mempunyai pecahan kecil soalan. Bezanya bahagian C dengan bahagian B adalah bilangan soalan yang perlu dijawab. Bahagian B wajib jawab 3, bahagian C hanya wajib jawab 2 sahaja. Nak jawab lebih tak ada masalah kalau masa banyak. Tapi biasanya tak cukup masa. Okey. Baik. Dia jangan risau. Rumus tu ada diberi rumus. Tapi dia tak sebanyak macam format sebelum ni. KBSM dia sampai 4 muka surat rumus. Tapi yang untuk KSSM 1 muka surat je. Tapi ni jadi 2 sebab saya pecahkan lah. Kita nampak rumus ni dia ada kena tahu. Murid-murid kena tahu rumus ini untuk bab apa, rumus ini untuk bab apa. So bila tahu rumus itu untuk bab apa, so kita tahu nak guna dekat soalan mana. Betul. So kalau tak tahu dia bab apa, tak tahu nak guna dekat soalan mana. Dia ada sebanyak 24 rumus. Ini saya pecahkan kepada 2 bahagian lah. Okey. 24 rumus, dan kalau murid-murid pelik kenapa rumus semakin sikit, sebabnya mungkinlah akan ada soalan yang murid-murid perlu terbitkan rumus sendiri. So nanti kita, saya pun tak pasti soalan tu macam mana akan ditanya sebab ni tahun pertama kan. Tapi kena bersedialah dari segi mental. Tak susah pun, senang insya-Allah. Semua benda dalam buku teks. Baiklah, kita telah imbas kembali format bagi kertas peperiksaan matematik tambahan kertas 2. Kita beri istirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton sukses SPM 2021 pecutan bagi mata pelajaran matematik tambahan kertas 2 bersama saya. Kita ada Cikgu Zulhanif Idris. Jadi kita nak terus berbincangkan bahagian A di mana mereka perlu menjawab 7 soalan. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih Nisa. Dalam bahagian A ada 7 soalan seperti mana yang saya beritahu sebentar tadi. Okey, 7 soalan ini dibahagikan kepada beberapa markah yang berbeza. Ada markahnya 6, ada markahnya 7, ada markahnya 8. Baik, kita tengok soalan yang di sini. Ini contoh soalan yang dia tak ada anak soalan. Dia berdiri sendiri saja. Dia tak ada A, dia tak ada B, dia tak ada C, dia tak ada D. Okey. Soalan ini Rajah menunjukkan sebuah poster. Berbentuk segi 4 tepat. Poster ni bentuk segi 4 tepat lah. Ada gambar durian semua. Okay, perimeter poster 85 cm. Manakala luas poster adalah 424 cm. Cari panjang dan lebar poster tersebut. Dia suruh kita cari panjang dan lebar. Okay, apa maklumat yang diberi di sini? Dia bagi, pertama dia bagi lebarnya X tambah 5. Dia tak bagi dalam bentuk nombor yang penuh. Baik. Okay. Kemudian dia bagi panjangnya Y cm. Dan juga maklumat yang kita ada adalah perimeter. Perimeter poster 85 dan juga luas poster 424. Itu maklumat yang kita ada dalam soalan. So murid-murid perlu pandai mencari maklumat untuk dikeluarkan supaya boleh tahu the next course of action. Macam tu orang katalah. Cakap orang putih saya ini. Okey.
So kita tengok macam mana kita nak selesaikan soalan ni. Okey. Perimeter 85. Okey, perimeter, apa itu perimeter? Perimeter adalah luas keliling, bukan luas, ukur lilit. Ukuran keliling. So, yang ini campur yang ini. Okey, yang ini adalah sama dengan ni sebab ada segi 4 tepat. So, yang ini pun sama dengan yang X tambah 5. Okey. So, daripada situ kita boleh letak Y campur Y campur X tambah 5 campur X tambah 5 sama dengan 85. And then kita pun, ini campur je, campur biasa ni kita boleh selesaikan lah. Dia akan jadi 2Y. Y campur Y jadi 2Y. Okey, X campur X jadi 2X. Okey, 5 campur 5 ni jadi 10. So saya dah buat siap-siap. Saya 10 tu saya bawa ke sana, dia akan jadi tolak dengan 85. Itu yang jadi dia 75. Okey. So, dekat sini adalah persamaan yang pertama yang murid perlu wujudkan. Soalan ini, murid kena wujudkan persamaan. So, bila ada soalan yang perlu mewujudkan persamaan, maka ada markah pada persamaan yang diwujudkan. Okey. Perimeter, sekarang tengok luas. Okey, kalau kita yang murid-murid pernah belajar, luas adalah Y ni darab dengan X tambah 5. Jadilah X tambah 5 darab Y. Tak kisahlah macam mana pesusunan dia, sama je. Kemudian murid-murid kena kembangkan. X darab dengan Y jadi XY. Y darab dengan 5 jadi 5Y. Saya biasanya bila saya ajar pelajar yang lemah, kembangkan ni diorang tak faham. Saya cakap macam kita lancarkan peluru berpandu. Baru diorang nampak. Kalau cakap kembang apa yang kembang? Kembang apa? Dia tak nampak macam tu. So kita kadang-kadang kita kena kreatif sikit. Kita buat analogi. Okey, so X, Y tambah 5Y 424. Ini adalah persamaan yang kedua. So, markah yang pertama pada persamaan yang pertama, markah yang kedua pada persamaan yang kedua. Soalan ni 6 markah. Dekat sini dah dapat dah 2 markah. Baik. Bukan susah pun. Susah ke? Senang je. Senang. Okey. So, seterusnya, step yang seterusnya. Kita tengok. Kita perlu wujudkan persamaan yang ketiga daripada persamaan pertama. So, bila nak wujudkan persamaan ketiga ni, kita kena tengok dalam persamaan pertama tu dia ada 2Y campur 2X sama dengan 75. Kita kena jadikan sama ada X atau Y tu single. Single tu maknanya macam saya. Single dia tak ada pasangan. Maknanya dia tak ada apa-apa nombor kat depan. X ataupun Y lah, mana-mana yang kita nak pilih. So dekat sini saya pilih X. Jadi bila saya pilih X, 2Y ni saya istilah kita nak mudahnya kita pindah lah ke sana kan. Okey, so jadilah 2X sama dengan 75 tolak 2Y. Okey, so yang ini tiba-tiba jadi X. Sebab ni X ni belum single. So singlekan dia, kita bahagi. Kita pindahkan 2 cikgu. Pindahkan 2 tapi lebih nak senang nampak kita bahagi semua sekali dengan 2. So dia jadi X sama dengan 75 tolak 2Y per 2. Dapat markah yang ketiga. Dah 3 markah. Dah separuh markah dah dapat daripada 6 markah. Baik. Okey. So, step yang seterusnya. Kita salin balik sebab ni muka surat seterusnya. Okey, daripada kita dah ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Step yang seterusnya, kita gantikan persamaan ketiga ini ke dalam persamaan kedua. Persamaan ketiga ni X. So, kita masukkan, gantikan dengan X dalam persamaan yang kedua. So, dia akan jadi, rupa tu jadi dia. Pelajar dia panik bila nampak macam ni. Betul cikgu, saya pun panik. Macam mana nak buat ni? Nak teruskan. Ada yang saya jumpa pelajar tu dia pergi peluru berpandu dia letak kat semua tempat. Macam tu. Tak boleh, salah. Dia kena bawah ni tak ada. Atas je yang ada. Kita kembangkan atas saja. Peluru berpandu tu dia letak atas je. So dia akan jadi ini markah yang keempat. So bila kita kembangkan jadi 75Y tolak 2Y kuasa 2 per 2. Okey, lepas tu mana datang ni cikgu? Dalam masa tu sekolah rendah kan, bila kita belajar, bila pecahan tak sama, contoh macam ni kan.
Sekejap saya padam. Nak bagi nampak. Okey. Okey. Yang ini 5Y dia tak ada pecahan. Tapi dekat sini ada pecahan 2. So, kita boleh wujudkan dia sebenarnya 5Y per 1. Jadi, bila kita ada pecahan dekat sebelah, kita kena samakan supaya mudah kita nak selesaikan. So, saya darab dengan 2. Bawah, atas pun saya darab dengan 2. Itu jadi je 10Y per 2. Kenapa saya nak kena buat macam tu? Sebab saya boleh selesaikan. Sekejap saya back balik. Okey, bila dah macam ni, okey, kita boleh permudahkan dia jadi 75Y tolak 2Y kuasa 2 tambah 10Y per 2 sama dengan 424. Dia dah sekali kan. Asalnya dia asing. Dia terpisah. So, kita sekalikan. So, ini kalau bila kita sekalikan, nampak lebih mudah. So, kita boleh bawa lah 2 ni naik atas. Darab. Dia dalam persamaan, dalam soalan macam ni, nak mudah selesaikan dia, kita hilangkan pecahan. Macam mana nak hilangkan pecahan? Kita samakan penyebut. Macam mana samakan penyebut? Tengok penyebut yang kita boleh samakan. 2 tak payahlah darab lagi lebih besar, jadi pening. So, kita darab je 1 dengan 2. Okey. So, saya bawa ke sini. Bila darab bawa naik atas tu, dia jadi 848. Sebab 2 tadi kita bawa naik atas, jadi darab. So, dah selesai dapat macam ni, kita kena susun. Susun dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Sekarang ni dia berterabur. Dia semua ada nombor. Betul. So, saya pindahkan 848 ni ke sana. Manakala 75Y dengan 10Y, saya tambahkan dapat 85Y. Dapatlah dalam bentuk persamaan kuadratik. Okey. So, bila dah dapat dalam persamaan kuadratik, kita nak mencari nilai Y. Kita nak selesaikan nilai Y. Jangan lupa, apa sahaja soalan persamaan kuadratik, nak mudah kita guna rumus. Rumus, kalau kita lihat yang dalam senarai rumus tu, dia adalah rumus yang pertama sekali, nombor 1. Di mana rumus dia adalah X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Tak perlu hafal. Murid-murid tak perlu hafal. Saya tulis ni sebab nak bagi nampak penggunaan dia. Tak perlu hafal. Jangan takut. Cikgu kena hafal ke? Tu cikgu tulis tu. Tak. Kena tahu guna je. Apa yang nak kena tahu guna? Macam mana nak tahu guna? Okey. Cara nak tahu menggunakan rumus tu adalah, yang pertama, kita ini nombor dekat depan Y kuasa 2. Okey, dia kalau Y ke, dia X ke, dia sama je kalau dalam bentuk am. So, yang depan kuasa 2 adalah A. So, A kita ni sama dengan negatif 2. B adalah 85. Manakala C adalah 848. Itu yang kita gantikan dalam rumus. Ada B, ada A, ada C. So, dijadilah macam tu. Kita gantikan. Okey. Lepas tu, jangan selesaikan. Renyah. Kalau kita selesaikan rumus ni, memang jam. Lepas tu nanti soalan lain tak buat. Silap korang 2 jam setengah buat ni je. Jangan. Guna benda lah ni. Ni. Ini kalkulator. Baik. So, guna kalkulator, saya pasti dan saya yakin, saya berani potong jari lah, tapi memang yakin semua cikgu dah ajar macam mana nak cari guna kalkulator. So, bila cari guna kalkulator, terus dapat nilai Y. 2 nilai Y. Baik, belum selesai lagi. Biasanya kalau ada Y, mesti ada X pasangan dia. Y dengan X, X dengan Y pasangan dia, A dengan B. Biasalah macam tu kan. Okay, so kita gantikan balik dalam persamaan ketiga tadi. Persamaan ketiga tadi yang kita jadikan X single. So, kita gantikan dekat dalam persamaan ketiga tadi. Dapatlah nilai X. So, dekat sini berapa markah kita dapat? Tadi sebelum ni, kita dah ada 3 markah. So, mana lagi datang 3 markah? Penggunaan formula dapat markah. Tak selesaikan pun tak apa. Jangan selesaikan formula ni. Selesaikan persamaan kuadratik ni guna kalkulator. Ini trik dia. Markah yang seterusnya, pasangan jawapan Y. Okey. Kemudian, markah yang terakhir adalah pasangan jawapan X. Baik. Soalan macam ni pun biasanya pelajar, murid-murid banyak careless. So, kita tengok, saya tunjuk kat sini, kesilapan
yang biasa murid-murid buat. Baik. Okey. Tiga step ini memang ramai murid boleh buat, tapi tak ada markah pun step sini. Markah dia mula dekat formula, tapi banyak murid-murid buat, dia terus tekan calculator. Nampak beza dia? Okey. Lepas tu dia selesaikan macam biasa, betul. Step dia buat betul. Banyak murid-murid bila dia buat exam, lepas tu keluar, aku boleh jawab lah, yakin insya-Allah markah penuh ni. Bila dapat exam markah, hari tu rasa boleh jawab. Sebab ni lah. Dia yakin benda dia buat betul. Tapi dia ada tertinggal satu langkah. Tidak menunjukkan langkah untuk mendapatkan nilai Y. Kalau tak tunjuk ini, markah yang bawah tak ada. Tidak akan dikira. Tak dapat. Sayanglah macam tu ya, Cikgu. Sayang. Memang sayang. Baiklah, kita telah pun membincangkan contoh bentuk soalan yang mungkin akan keluar di kertas peperiksaan matematik tambahan kertas 2 bagi calon-calon SPM 2021. Kita akan teruskan perbincangan kita selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Sukses SPM 2021 Pecutan. Kita sedang membincangkan bagi mata pelajaran matematik tambahan kertas 2 dan kita akan pergi ke bahagian B dengan Cikgu Zulhani. Silakan Cikgu. Okey, baik. Terima kasih Nisa. Okey, kita akan tengok bahagian B, kertas 2. Okey. Apa bentuk soalan yang biasa keluar? Saya tak kata yang akan keluar. Bahaya. Saya pun tak tahu soalan apa akan keluar. Yang biasa keluar dan macam mana kita nak tackle untuk mendapatkan markah semaksimum mungkin. Kalau boleh dapat markah penuh, maka penuh lah. Okey. Dalam bahagian B, semua soalan ada 4. Kita jawab 3. Dan setiap satu soalan itu markah dia 10 markah. So, biasanya cikgu-cikgu matematik tambahan memang sentiasa ajar murid supaya mendapat markah yang maksimum mungkin. So, hari ini saya akan membawa satu tajuk yang kebiasaannya keluar dalam kertas 2. Okey. Jadual. Ini adalah tajuk hukum linear yang murid-murid belajar dalam tingkatan 4. Okey, jadual menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan AY sama dengan B kuasa 2X. Okey. Saya nak tulis dulu persamaan tu kat sini sebab nanti kita nak guna. AY sama dengan B kuasa 2X. Okey. Persamaan ni ada gunanya nanti. Okey. Dengan keadaan A dan B ialah pemalar. Dia bagi table, dia bagi jadual macam ni. And then soalan dia. Soalan yang pertama, ini soalan bahagian ni dia ada anak-anak soalan. Ada A, ada B. Okey, soalan A, 4 markah tu. Plot log 10Y melawan X dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi log 10Y. Seterusnya, lukis garis lurus penyelesaian terbaik. Baik, bila kata plot, bermaksud kita kena lukis graf. Bila lukis graf, kita lukis atas kertas graf lah. Betul. Kita tak lukis atas kertas kajang. Kalau atas kertas kajang, kita tak panggil plot, kita panggil laka. So, dia dah bagi skala. Jangan pening-pening murid-murid. Dia dah bagi skala. Paksi X, 2 cm 1 unit. Paksi Y, dia jadi log 10Y. Sedikit orang kata macam tips lah. Tapi tips lah. Bila dapat soalan macam ni, jangan tengok terus kertas graf. You all buat macam ni dulu. Kita nak tengok kita lukis graf apa. Okay? Bila kita nak buat macam ni, kita tengok paksi X dekat sini. Kemudian paksi Y dia jadi log 10Y. Log 10Y. Blok ini adalah dalam bab tingkatan 4 iaitu logaritma. So inilah indahnya matematik tambahan. Satu soalan 4 bab dia tanya. Dia gabung. Okay? So bila dia suruh plot, maknanya kita memang kena buat table yang baru sebab table yang diberi itu nilai Y bukan log 10Y. Okay, ini soalan A. Soalan B. Daripada graf yang kita lukis nanti, kita kena cari nilai B, nilai A dan Y apabila X sama dengan 6. Untuk menjawab soalan B ni, kita memang akan gunakan persamaan ini. Nanti kita tengok balik macam mana kita nak huraikan. Baik. 4 campur 6. Berapa Nisa? 10. Banyak. Sangat banyak. Okey. Kita tengok.
table tadi dia bagi nilai Y. Sekarang ni kita mencari log 10Y. Okey, murid-murid ambil kalkulator tu. Okey. Tekan je log Y. Tadi nilai Y tadi yang sebelum ni contoh kan. 1.950. Tekan log 1.950. Dapat 0.29. Baik. Bila nak plot nilai 0.29. Baik. Ingat murid-murid, untuk bab hukum linear, berapa banyak titik perpulahan yang kita kena letak? Kita letak 2. 2 tu maknanya ni lah. 1, 2. Memang dalam kalkulator dia bagi 0.29003461. Kita tak letak banyak macam tu. Tak letak. Okey. Kita letak 2 titik perpulahan. Okey, saya tunjukkan graf yang dah siap, tapi step by step saya akan tunjuklah. Ni rupa graf dia. Dalam tadi dia kata 2 cm 0.1 untuk pak CY. 2 cm tu maknanya satu kotak besar ini dalam graf. So 0.1 skala dia. So 0.1, 0.2 dan seterusnya. Okey. Sama juga yang ini pak CX. 2 cm 1 unit. Yang ini pak C log 10Y. Dalam hukum linear, graf yang kita akan dapat adalah graf garis lurus. Okey. So 0.29 X2. So tengok dekat X2 ni, kita plot. Tu saya dah tanda right. Nilai 0.29 tu dekat sini. Bawah sikit daripada 0.3. Nak baca graf ni kena hati-hati sikit. Biasa murid-murid dia tak ada rabun dekat. So jangan tengok guna spek. Jadi kabur. Biasanya rabun dekat ni orang berusia 40 ke atas. So kalau siapa yang pakai spek, buka, tengok graf tu betul-betul. Soalan ni murid-murid senang dapat markah penuh. Sebab dia teknikal saja. Dia tak melibatkan banyak formula. Okey. Nilai seterusnya 0.38. Saya plot dekat X3. Okey. Tengok X3 sini. Tu tanda right tu. Nampak? Okey. 0.38. 0.48 pada X4. 0.48. Itu. 0.48 tu adalah nilai Y. Kita tengok dekat sini. Dia bawah sikit daripada 0.5. Kemudian X5 nilai dia 0.58. X5 ini. 0.58 bawah sikit daripada 0.6. Ingat ya murid-murid, 2 titik perpuluhan. Okey. Apa jadi kalau bila tekan kalkulator dapat 1 ataupun dapat nombor bulat 2? Biarkan saja. Jangan, bukan tak boleh, tapi tak payahlah buat 1.00, 2.00, tak perlu. Baik. Just tinggalkan sahaja 1 ataupun 2 itu. Okey. Okey. Seterusnya, nilai X6. Okey, 0.68. 6 kat sini, 0.68 di sini. Kita baca dekat Y, 0.68. Dan nilai yang terakhir 0.77 dekat X7. Itu nilai dia. Okey, dalam bab hukum linear ni, kebiasaannya kita akan kena lukis sebanyak 6 titik sahaja. 6 titik. Jaranglah dapat 5 titik. Jarang. So kita kena buat 6 titik sahaja. Okey, bila kita dah lukis ni, okey, kita tengok dekat mana markah kita dapat. Lukis graf ni tadi dekat soalan A. Soalan A yang mana markah dia 4 markah. Markah yang pertama adalah pada nilai-nilai dalam table yang kita buat dengan betul. Katakanlah salah satu ini salah. Rasa-rasa dapat markah tak? Salah satu, bukannya semua salah. Kata kat sini salah. Betul, yang lain tu dapat markah tak? Tak dapat. Tak hilang dapat. satu markah di situ. Sebab tu dia satu markah. Dia bukannya Dia bukannya 1, 2, 3 tak. Dia the whole jadual dia bagi satu markah sahaja. Itu yang bahaya tu. So murid-murid bila buat soalan ini jangan gopoh sangat. Kadang-kadang murid-murid ni dia ada dua jenis tau. Baik. Seorang yang excited nak jawab. So bila dia excited jawab, dia gopoh. Okey. So seterusnya, ni markah yang seterusnya bila kita berjaya plot. Dan jangan lupa untuk lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okey, garis lurus penyuaian terbaik ni adalah garis lurus yang bukan semestinya, dia tak semestinya sambung pada semua titik. Akan ada titik yang tak kena.
Macam ni titik yang tak kena titik ni. Kalau tengok betul-betul, kalau kita zoom. Okay? So, titik yang tak kena ni, pastikan dia balance. Kalau satu titik, satu je lah. Kalau dua titik, satu bawah, satu atas. Cara kita nak buat garis lurus penyelesaian yang terbaik. Kalau 3 titik, 2 bawah, 1 atas, atau 2 atas, 1 bawah. Tak boleh 3-3 bawah, 3-3 atas. Kalau betul itu, baru dapat markah yang seterusnya. Itu teknikalnya. So teknikal ni yang banyak murid-murid lupa. Dia main lukis je ikut suka dia. So memang salah. Bukan salah. Possibility nak dapat markah penuh tu tak ada. Baik. So, settle dah 4 markah soalan A. Sekarang soalan B. So, bila soalan B pula, itu saya kata kita akan guna balik equation ni. Sebabnya, dalam soalan hukum linear, bila melibatkan graf garis lurus, kita tak boleh lari daripada Y sama dengan MX tambah C. Persamaan garis lurus. Okay? Y ini adalah paksi Y. X ni adalah paksi X. Di mana dalam konteks soalan graf ini, Y kita adalah log 10Y. X kita adalah X. So, kita kena olah persamaan ini. Otter lah. Orang putih panggil otter. Okay. You good? Cakap je. Okay, so, saya asingkan dulu Y. Biarkan Y tu single. Okay. Bila Y single, dia banyak dalam MX ni kena single. Okay. So, bila dah bahagi dapat B kuasa 2X per A, kita kena tambah dengan log asas 10. Jadilah kedua-dua belah tambah log. Okey. So bila dah dapat log, yang ini menurut hukum log, kalau bahagi kita kena kembangkan dia menjadi tolak. Okey. Bila dah kembang jadi tolak, kita kena olah sampai dapat bentuk macam ni. Sekarang ni kita tak dapat lagi bentuk ni. Okey. Saya olah 2X ni saya bawa ke depan. Sebab ni dalam hukum log, kuasa tu kita boleh bawa ke depan. So bila bawa ke depan, barulah kita boleh identify mana Y, mana MX, mana C. Dekat sini Y, log 10Y. Ini M, kecerunan. Dan ini adalah C, pintasan Y. Okay, so kita tengok macam mana kita nak selesaikan. Ini tadi dah dapat 1 markah. Dah dapat markah yang kelima. Okay, dalam graf kita tengok dulu pintasan Y. Situ. Tolong murid-murid, bila buat graf, jangan biarkan graf anda tergantung. Jangan. Habiskan. Habiskan sampai dia potong dekat paksi Y. Jangan biar tergantung, jangan. Okey. So, Y-intercept nilai dia 0.1. So, kita ambil balik nilai yang mewakili C tu, negatif log 10A, 0.1. Dan, ini satu kaedah yang saya nak tunjuk. Ni live ni, saya tunjuk kaedah ni. Saya panggil kaedah sondol. Okey, kaedah sondol ni, kalau tengok binatang yang sondol orang yang kena sondol ke atas ke bawah? Ke bawah. Ke atas. So, saya nak A. So, ni saya negatif ni saya hilangkan dulu. Okey, so jadi negatif 0.1. Jadi saya tinggalkan A. Log 10 ni akan pergi sana, dia sondol negatif 0.1. So lepas dia sondol 0.1 tu, log tu dia lari. Tinggal 10 je. So ini kaedah sondol ni memudahkan murid-murid untuk buat semua soalan dalam log. So ingat betul-betul Okey, so yang ni tekan ni lah kalkulator. Tekan kalkulator, shift log negatif 0.1. Tu dapatlah nilai A 0.79. Dekat sini sahaja dah dapat 2 markah. Okey. So, seterusnya kita nak cari kecerunan. Kecerunan, murid-murid kena ingat, ambil titik dalam graf yang kita buat tadi. Ambil titik dalam graf yang kita kena buat tadi. So, ambil 2 titik. 2 titik tersebut mesti ada atas garis. Jangan ambil di luar garis. Ada titik yang di luar garis, jangan ambil. Ambil titik di atas garis. Tapi katakanlah murid-murid nak ambil titik lain yang tak ada plot. Boleh. Janji atas garis. Contoh nak ambil titik ni. Boleh. Atas garis. Tak kisah mana-mana. Janji ambil 2 titik lah. Kalau tak macam mana nak cari kecerunan. Okey. So, titik ni adalah 7 dan 0.77. Titik yang ini 2 dan 0.29. Jadi kita masukkan dalam formula kecerunan. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Di mana contoh kalau ini saya jadikan ni X2 Y2. Yang ini saya jadikan dia X1
Y1. So nilai ni X2 Y2 ni, Y2 dia adalah 0.77, yang ini adalah 7. Yang ini adalah 2 dan 0.29. So masukkan dalam formula. Okey, dapatkan 0.096 bahagi 2. Okey, lepas tu dapat nilai 0.096 bagi 2 ni, buat juga kaedah sondol tadi. So kaedah sondol memang banyak guna ni lah. Dapat B1.12, dapatlah 2 markah dekat sini. Okey. So, soalan terakhir, dia minta jika nilai X sama dengan 6, jangan guna persamaan. Tengok dalam graf. X 6. Cari sampai kena pada garis tu, pasang ke sana. Tarik dia ke sana untuk dapatkan nilai Y ni. So, nilai Y itu kita baca sebagai 0.67 sama dengan log 10Y. Sebab dia adalah log asal 10 punya paksi Y. Okay. So, selesaikan guna kaedah sondol tadi. Dan dapatlah 4.68 markah yang terakhir. Baiklah, kita telah pun selesai membincangkan contoh soalan bahagian B. Diharapkan memberi manfaat kepada murid-murid yang akan mengambil peperiksaan ini. Kelak kita akan bertindak seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2021 pecutan mata pelajaran Matematik Tambahan Kertas 2. Kita nak teruskan perbincangan untuk bahagian C. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Kita tengok soalan dalam bahagian C. Ini adalah salah satu daripada 4 soalan yang akan ditanya. Saya tak kata ini sahaja, ada lagi 3 lagi soalan lain. Okey, soalan dia, rajah menunjukkan catabang yang merujuk kepada kos mingguan bagi bahan A, B, C dan E bagi tahun 2000. Jadual menunjukkan harga dan indeks harga bagi bahan yang disebutkan di atas. Okey, ini adalah soalan bagi bab nombor indeks. Kita ada harga pada tahun 2000, harga 2005 dan indeks harga. Dan juga ada carta bacat di sebelah ni sebagai pemberat. Baik, soalan yang pertama. Cari nilai X, Y dan Z. Baik. Saya akan memperkenalkan kaedah kotak. Okey, kaedah kotak ni kita tengok tahun. Kita ada 2 tahun iaitu 2000 dan 2005. Maka kita menggunakan kaedah 2 tahun 2 kotak. Okey, 2 kotak tu maknanya 1, 2 lah. Itu maksudnya 2 kotak. Baik. Tapi apa yang nak kena isi dekat dalam kotak-kotak ni? Okey, benda yang kita nak kena isi adalah yang pertama kita letak tahun. Tahun yang kecil kita letak di bawah, tahun yang besar kita letak di atas. Baik. Okey. So dekat sebelah tahun tu kita dah ada tahun 2000. Okey, kemudian kita letak indeks. Sebelah tahun tu indeks, dan bila indeks untuk tahun 2000 yang tahun paling kecil kita letak automatik 100%. Sebab dia adalah tahun asas. And then harga. Kita nak cari nilai X. So kita tengok dekat bahagian X bahan A. So harga 2005 harga pada tahun 2000 adalah X. So kita masuk X. Harga pada tahun 2005 70 sen. Kita masuk 70 sen. Indeks pada tahun 2005 berdasarkan 2000 175. Okey, bila menggunakan kaedah kotak, kita akan meminimumkan kesalahan algebra. Okey, kita akan meminimumkan kesalahan algebra. Baik. So ambil itu dulu. Ambil benda yang kita nak cari, kita letak X dulu. X per 0.7. So lepas tu sama dengan pasangan dia. Okey, 100 per 175. Sebab tadi kita ambil X. So, pasangan dia 100 lah. Okey. So, kita selesaikan, dapatlah nilai X kita 0.4. Ini markah yang pertama. Okey. Seterusnya, nak cari nilai Y. Benda yang sama juga, kita tengok pada Y, pada bahan C, kita masukkan dekat dalam table, kita cari Y yang kita nak cari, 5.5, and then kita selesaikan, dapat markah yang kedua. Kaedah kotak, simple. Okey. Benda yang sama juga terpakai untuk cari Z. Tapi pastikan tengok yang bahan-bahan yang terlibat lah. Okay? And then kita masukkan dalam kotak. Kita masukkan kita susun dia dan kita selesaikan. Markah tak ada pada kotak. Tapi markah ada pada jawapan. Okay. Kemudian, soalan seterusnya dia suruh cari indeks gubahan. Nak cari indeks gubahan, kita kena buat indeks harga darab dengan pemberat. Ini kita bagi pemberat. So, 175 darab dengan 4 sampai habis pasangan dia, kita tulis macam ni. So kita selesaikan. Hati-hati bila menekan kalkulator murid-murid. Hati-hati bila tekan kalkulator. Banyak murid-murid salah dekat sini. Okey, tapi jangan risau sebab markahnya dekat sini 1. Kalau salah dekat sini, insya-Allah dapat juga markah sebab penggunaan formula yang betul. Baik. Okey. And then markah terakhir. So kalau salah kat sini, markah terakhir tak dapatlah. Okey.
So, soalan seterusnya dia suruh cari jumlah kos bulanan. Okey, kita ada 2 tahun. 2 tahun, 2 kotak. So, 2 kotak macam tadi. So, kita masukkan harga 656 ni 2,000. Dia dah bagi. Kemudian harga 2,005 yang dia suruh cari. Letaklah apa perumpamaan W ke, C ke, P ke, Q, ikutlah. Baik. Okey. And then indeks ni yang kita cari tadi, indeks gubahan soalan sebelum ni. Okey, seterusnya guna juga ambil W per 656, pasangan dia sebelah 141 per 97. Okey, selesaikan, dapatlah markah dia 2. Satu markah kat sini, satu markah kat sini. 2 markah. Baik. Okey, dan soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir, meningkat 2005-2010. Ada tahun yang baru. Tadi kita main 2000 dengan 2005. Sekarang ada 2010. Ada tahun baru. So, ada 3 tahun. So, Baik. kaedah 3 tahun, 3 kotak. So, kita guna 3 kotak. Susunan tahun dia daripada kecil ke besar. Daripada kecil ke besar. Dan tahun yang sama kita kena letak 100. Automatik 100. Okey. Kemudian, masukkan. Meningkat sebanyak 10%, meningkat daripada 100%. So, dia punya orang kata origin point 100%. So, jadi 110. So, lepas tu, benda yang disuruh cari 2010 berasaskan 2000. 2010 berasaskan 2000, letaklah V. Saya letak V, you all nak letak huruf apa-apa ikutlah. Okey. 2005 berasaskan 2000 yang tadi indeks gubahan yang kita cari tadi. Okey, and then dia mesti melibatkan 4 benda itu. So, kita susun V per 100, 197 per 100, selesaikan, dapatlah markah dia. 3 markah kat mana? 1, 2, 3. Itu markah-markah yang dapat. Baiklah, terima kasih Cikgu Zuhani di atas perkongsian. Semoga dapat membantu murid-murid calon-calon SPM 2021 kertas peperiksaan mata pelajaran matematik tambahan. Diharapkan dapat membantu untuk mendapatkan markah yang semaksimum mungkin. Sedikit kata-kata akhir buat calon-calon SPM 2021. Baik, yang pertama sekali, jangan gopoh. Jawab slow-slow. Baik. Okay? Kalau rasa tengah jawab tu sangkut, tinggal pergi soalan lain. Baik. Jangan habiskan terlalu banyak masa pada satu soalan. Okay, yang kedua, utamakan soalan yang murid-murid boleh jawab. Kalau biasa jawab soalan itu, pergi jawab soalan itu dulu. Dia akan membina keyakinan dalam menjawab soalan. Bila ada keyakinan menjawab soalan, bermaksud idea itu insya-Allah datang mencurah-curah. Okey, dan yang ketiga, jangan lupa berdoa lah. Itu memang biasa. Bila dalam peperiksaan, bukan doa sebelum masuk peperiksaan saja. Dalam tengah buat exam tu pun berdoa juga. Baik. Rujuklah dengan ustaz-ustazah masing-masing, doa apa yang sesuai. Baiklah, terima kasih Cikgu Muhammad Zuhani Idris dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz Mawib Kuala Lumpur. Di atas perkongsian pada hari ini, Nisa juga ingin ucapkan selamat maju jaya buat calon-calon SPM 2021. Teruskan menonton Didik TV KPM. Kita jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM